محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, yang juga saya amat hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk menyambung tadabbur Al-Quran kita menerusi surah As-Sajdah. Kita sambung kita punya perbincangan pada bulan lepas untuk ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Muka surat 415. Muka surat 415. Jadi kita baca dulu sama-sama ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Jadi pada pertemuan yang lalu kita bincangkan ayat yang ke-7, iaitu kejadian Abu Bashar, bapa kepada manusia, iaitu Adam alaihissalam. Iaitu Allah ciptakan Adam daripada apa? Allah ciptakan permulaan manusia ini daripada tin. Daripada apa? Tanah. Jadi kita pun dah bincangkan pada ayat yang ke-7 ini bagaimana beberapa ayat Quran yang Allah menjelaskan tentang tanah ni dalam Quran. Mula daripada tanah, Allah sebut turab. Lepas tu kita lihat jadi tin. Tin tu air yang tanah yang bercampur dengan air. Lepas tu apa dia? Tinun lazib, tanah yang kental. Bila dah bercampur dengan air tu dia jadi kental. Lepas tu mula macam berlumpur, kemudian jadi kental. Kemudian jadi apa dia? Tanah yang kering. Keringnya itu seperti tembikar. Jadi begitulah kejadian yang pertama, iaitu Adam. Jadi ayat yang ke-8 hari ini Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu." Kemudian ja'ala, telah menjadikan oleh ia, iaitu Allah. Allah telah menjadikan apa? Naslahu. Naslun ay zurriyatun. Apa maksud naslun? Zurriyat, keturunan. Naslah atau naslun itu adalah keturunan. Hu, baginya, iaitu bagi manusia yang pertama tadi. Jadi Allah jadikan keturunan baginya, iaitu keturunan manusia ini, min sulalatin, dari apa dia? Saripati. Sulalatin ni macam saripati yang disaring, yang terpilih. Yang terpilih min daripada ma'in, air. Ma'in, air. Mahin, yang hina ataupun yang lemah. Jadi sekarang Allah ceritakan kepada kita tentang zuriat kepada siapa? Kepada Adam. Yang mana Allah ceritakan pula di sini kepada kita bahawa manusia ini selepas daripada Adam, mula-mula Adam tu dicipta terus daripada tanah.
Kemudian kehendak Allah untuk menciptakan keturunan kepada Adam ini adalah daripada apa dia? Daripada saripati air mani. So bukan air mani itu, tapi yang ada dalam air mani itu dipilih. Yang hari ini kalau kita sebut apa dia? Sperma lah. Sperma. Jadi mak itu air. Dia cakap kat situ mak, dia tak kata air mani. So pertama memang dimasukkan air di situ ialah air mani lah. Cuba tengok surah 70. Surah 75 ayat yang ke 37. Ayat yang ke 37. Muka surat 578. Muka surat 578. Surah Al-Qiyamah, surah 75, ayat 37. Muka surat 578. Baik, dah jumpa dah? Jadi kat sini Allah sebut apa? Alam yaku nutfatan mim maniyin yumna. Alam yaku nutfatan mim maniyin yumna. Apa maksud ayat ni? Bukankah dia manusia itu pada mulanya hanya setitis apa dia? Min mani, manilah, air mani. Air mani yumna, yang dipancarkan, yang ditumpahkan. Maksudnya apa dia? Daripada air mani ayah yang ditumpahkan ke dalam ibunya, rahim ibu. Jadi yang dimaksudkan tadi, ma'in mahin tu ialah air apa? Air mani lah. Air mani. Dan air mani itu dalam surah 76 Allah kata bercampur antara lelaki dan perempuan. Dalam surah 76 bawah tu sikit je. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Surah 76 ayat yang kedua. Jadi Allah sebut apa di situ? Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin. Jumpa tak? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada setitis mani yang amsyaj. Apa amsyaj? Yang bercampur. Jumpa tak? Surah 75 ayat yang kedua, 76 ayat yang kedua. Tadi surah 75 kan? Bawah tu sikit pula. Jadi Allah kata bercampur. Maksudnya apa? Antara lelaki dan perempuan. Jadi lelaki mengeluarkan spermanya. Sperma tu dihantar, ditumpahkan dengan apa? Air mani lelaki. Perempuan pula dia mengeluarkan ovum yang berada dalam kakungan air juga, namanya folikel. Air juga. Kan? Lelaki pun keluar apa? Air juga, mani. Pergi apa? Semen kan?
Perempuan folikel. Jadi bila dicampurkan air tersebut, dikeluarkan dia punya saripati itu saja. Bukan air itu yang bercantum jadi manusia, tetapi sel yang ada tu namanya apa? Sperma dengan ovum. Itu yang Allah terangkan tadi. Buka balik surah 32. Jadi yang sulalatin tu bahagian daripada air mani tu. Apa dia bahagian tersebut? Tadi kita dah sebut dah, sperma dengan ovum. Yang mana sperma dengan ovum itu dia berada di dalam air yang hina. Kenapa air mani itu disebutkan hina? Yang pertama kerana air mani keluar daripada salur najis. Kan? Keluar daripada salur najis. Tempat yang ayah kita buang hasil tinja dia. Bukan, kita kata urin dia. Di situlah berkongsi saluran yang dulu asalnya kita. Ataupun dia masukkan mahin kat situ, apa dia? Lemah. Mahin kat situ, satu maksudnya hina. Yang kedua maksudnya apa? Lemah. Air yang lemah. Kenapa air yang lemah? Memang lemah lah. Air tak ada apa-apa, dia terpancar begitu. Lepas tu kalau terkena tilam, apa orang buat? Basuh gitu. Dan yang dimasukkan lemah juga, apa dia? Sperma dan ovum yang ada dalam air tersebut bukan boleh hidup lama. Ikan yang kita bela lagi lama hidup lah. Berapa lama ovum boleh ada dalam folikel tu, dalam takungan air dalam ovari perempuan tu? Tak silap 24 jam je. Sekali dia dah keluar, 24 jam dia boleh hidup. Lepas tu tunggulah bulan depan. Itu lemah. Tapi kalau lelaki dia lebih sikit, dalam 72 jam lebih kurang begitu. Tapi tak lama lah maksudnya. So itulah yang diterangkan di sini. Asal manusia ini daripada air yang hina ataupun air yang lemah. Untuk memberi peringatan kepada manusia hari ini. Tengok dalam surah Yasin, surah 36. Ayat 77. 36, 77. Muka surat 445. Muka surat 445. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Jumpa tak ayat tu? Ayat yang ke-77 surah Yasin. Tidakkah manusia melihat bahawasanya kami telah ciptakannya daripada setitis, iaitu setitis air mani. Fa idza huwa, maka tiba-tiba. Jadi bila Allah kata nutfah tu dalam kepala kita dah masuk dah dalam surah 32 tadi. Macam mana bentuk nutfah, macam mana bentuk air mani tersebut? Mahin. Apa sifat dia? Mahin. Jadi asal usul dia apa dia? Hina ataupun lemah. Nutfah maksudnya apa? Setitis, benda yang sikit. Apa dia dimasukkan nutfah tadi? Air mani lah, air mani yang sedikit itu. Yang sifatnya mahin kata Allah. Fa idza huwa khasimun mubin. Tapi bila dia keluar menjadi manusia, dia jadi apa? Pembantah yang nyata. Dia bantah siapa? Dia berdebat dengan siapa? Dengan Tuhan dia. Dia tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu sikap manusia. Keluar, dia jadi pembantah pula. Jadi itu kita kata apa dia tu? Tak sedar diri. Dah lah kita dah mulakan dah perbincangan surah As-Sajadah ini dengan kejadian langit dulu.
Kita bincang dulu awal-awal lah, yang keempat, yang ketiga, cerita tentang apa? Kejadian langit yang hebat. Lepas tu sekarang Allah cerita kita yang kecil tu. Tetapi tiba-tiba kita ni orang yang paling, ataupun makhluk yang paling degil sekali kepada Allah. Langit itu pun patuh kepada Allah, matahari itu patuh kepada Allah. Semua kita dah cerita dah. Tiba-tiba sampai kat manusia ini menjadi khosimun mubin, pembantah, musuh yang nyata, tak mau dengar perintah Allah ini. Jadi kita kena banyak istighfar kepada Allah. Baik, tu Aimani. Lepas tu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Buka balik surah Sajadah tadi. Summa sawwahu. Kemudian sawwa telah menyempurnakan oleh ia akannya. Jadi daripada Aimani tadi, kemudian berlakulah proses apa? Kalau dalam sains disebut embriologi. Proses embriologi. Tengok surah 22. Ayat 5. Surah 22 ayat 5, muka surat 332. 332. Muka surat 332. Ayat yang kelima. Allah sebutkan kalau kamu tak mau beriman kepada hari kiamat ni, Allah cerita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin, jika kamu ragu-ragu, jika kamu berada di dalam keraguan, minal ba'thi, tentang apa dia? Hari kebangkitan. Maksud ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Satu, tak percayalah. Kedua, kalau kita amati dalam Quran, hari kebangkitan ni suatu hari perayaan ke? Sebab dia satu hari yang berhimpun semua manusia di mahsyar. Apa maksud mahsyar? Dia katakan hasyar. Hasyar tu kumpul, mahsyar tu tempat berkumpul. Jadi biasanya kalau kita dekat dunia ni, biasa tempat berkumpul kita untuk apa? Perayaan. Tapi hari akhirat tu tempat kita berkumpul tu hari perayaan ke? Hari yang yauman abusan qamtarira, Allah sebut dalam surah Al-Insan. Hari yang manusia berwajah semua macam ni. Ni apa ni? Kerut. Masam. Bukan masam sebab marah. Penuh kesulitan. Qamtarira tu manusia hari tersebut. Bukan nak SPM. Ini SPM 2.0 kan? Sijil Padang Mahsyar. SPM. Tahun ni SPM 2000 apa? Tu orang nak habis SPM lagi sebulan dah kelang kabut dah dia. Dah kelang kabut. Manusia ni dia nak SPM 2.0 ni pun dah dekat dah sebenarnya. Macam mana, apa bukti dah dekat? Satu, langsung dia tak tahu tarikh bila. Kematiannya tu bila? Kita mati bila tuan-tuan? Tak tahu bila. Kalau kita yakin dengan hari kebangkitan, apa kita buat? Persediaan. Jadi orang yang tak buat persediaan ni seperti apa? Sama seperti orang yang ragu-ragu tadi, tak payah buat persediaan. Jadi bila Allah kata kat sini, wahai manusia, jika kamu berada dalam keraguan, bukan semata-mata nak cerita tentang orang Quraisy yang memang tak beriman kepada hari kiamat. Tapi kita tengok apa sifat orang Quraisy. Sebabkan dia ragu-ragu tentang hari kiamat, maka dia tak buat persediaan. Apa yang dia buat? Dia tak buat persediaan itu. Nabi Muhammad datang bawa Quran, dia buat je, buat tak tahu. Jadi kalau kita ni orang Islam di Malaysia, di tanah Melayu ini, sebagai orang Melayu Muslim pula tu, dengan Quran kalau kita buat je, buat tak tahu, lebih kurang tak dengan orang Quraisy tadi?
Jadi ayat ni untuk siapa? Untuk orang Quraisy je ke? Taklah, untuk kita yang baca. Jadi tengok Allah buat macam mana nak supaya manusia tu yakin tentang hari kebangkitan. Allah cerita kepada kita tentang proses kejadian. Sedangkan dalam proses kejadian ini, kalau kita belajar di sekolah, dalam ilmu apa? Ilmu apa? Sains kan? Dalam ilmu sains tingkatan 3, belajar embriologi ni. Tapi kalau kita amati, cermati dalam buku sains itu, tak jumpa ayat ini. Kenapa jadi begitu? So kita kata manusia boleh kaji sebab apa? Benda tu memang benda yang Allah dah jelaskan. Kita boleh kaji dengan mikroskop. Kita boleh kata how, bagaimana boleh terjadinya manusia, kita boleh cerita. Tanpa Quran pun manusia boleh kaji, terbukti. Manusia yang tak ada pegangan, mereka boleh kaji tentang Quran. Tetapi manusia daripada dulu sampai sekarang, dia sengaja meninggalkan apa? Who. Siapa yang jadikan? Jadi itulah masalah kita hari ini. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, ayat Quran ini, hanya mengambil proses-proses kejadian, itu semua orang boleh kaji. Jadi Allah cerita apa dia? Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Ini kita dah cerita dah dulu, Adam lah. Summa min nutfah, daripada Adam itu, dia dengan Hawa, isterinya Hawa. Bahasa Melayu kita sebut Hawa, bahasa Arab Hawa. Keluarlah air mani yang tadi kita sudah tengok surah Al-Insan, surah Al-Qiyamah, air mani yang bercampur. Kemudian summa min alaqah, daripada air mani itu jadinya segumpal darah yang menempel. Alaqah tu tergantung macam tu, yang tersangkut. Jadi dia bentuk macam apa? Macam pacat tu, segetul daging, segetul darah. Yang mula-mula selepas daripada proses air mani, sperm bercampur dengan ovum itu, jadilah seketul darah yang melekat pada rahim ibu dia. Kenapa dia melekat? Macam pacat, macam lintah, mengambil zat-zat makanan daripada ibu dia. Kemudian menjadi apa? Summa min mudghah, menjadi segumpal daging. Mudghah ini daging yang macam digigit-gigit itu bentuk dia. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang dibentuk sempurna dan tidak dibentuk sempurna. Jadi ayat ini dia berhenti dekat sini, kita kena buka surah 23. Tanda muka surat ni. Yang sini tanda. 22 ni tanda, buka muka surat 23. Buka surah 23. Ayat yang ke-14. 23 ayat 14. Sekejap lagi kita buka balik ayat yang ke-5 surah 22 ni. Kalau kita tengok situ daripada ayat 12 lah. Daripada ayat 12 sampai ayat 14. Muka surat 342. Jumpa tak ayat yang ke-12? Tengok sifat Quran ni. Banyak ayat yang dia sifat dia macam mana? Berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Manusia senang, dia senang lupa. Jadi dia kena selalu diingatkan. Quran ni cerita apa je yang tak berulang? Berapa je yang tak berulang? Kisah Harut dan Marut tak berulang. Tapi tentang hari kiamat, hampir ke semua surah kita akan jumpa. Tentang Allah yang Maha Perkasa, hampir semua kita jumpa sifat-sifat Allah. Jadi sebenarnya Quran ni kitab apa? Kan kitab yang banyak nak dibelajar. Tetapi kitab ni yang diletak last sekali. Tak tahu kenapa manusia jadi begitu kan? Padahal kitab ni turun daripada mana? Daripada langit. Bukannya manusia karang. Macam mana cara kita berfikir sama-sama kita muhasabah diri kita dan buat perubahan dalam kehidupan, dalam ahli keluarga kita. Jadi Allah sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Samalah tu. Dan demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia daripada saripati tanah. Summa ja'alna, itu Adam lah.
Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikannya setitis air mani di dalam apa dia? Kami simpan dia, yang air mani terpancar itu disimpan di dalam tempat yang kukuh. Apa dia tu? Tempat yang kukuh tu rahim ibu dia. Di situ ada makanan untuk dia. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan air mani itu 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Ini sama macam surah 22 tadi. Kami ciptakan 'alaqah itu, segumpal darah itu jadi segumpal daging pula. Seketul daging. Di sini ada tambahan. Dalam surah 22 tadi tak ada. Dalam 23 ni ada. Apa dia? Fa khalaqnal mudghata idhaman. Ini kita kata tadi, ayat 22 tadi dia berhenti kat mudghah aja, lepas tu sambung dekat sini. Apa dia huraian di sini pula Allah sebut? Kemudian kami ciptakan, jadikan mudghah itu kemudian jadi apa? Tulang belulang. Baru jadi apa? Tulang belulang. Fakasawnal idhama lahman. Kemudian daripada tulang itu, kami balut tulang tersebut dengan daging. Barulah jadi bentuk apa? Bentuk baby tu. Kalau tidak, asalnya apa dia? Asal dia air mani. Air mani tu pula sperma. Sperma bentuk dia macam mana? Cuba sebut. Macam apa? Berudu. Ovum tu telur macam tu, bulat. Tiba-tiba boleh jadi tulang. Ni luar biasa kan? Manusia kalau dia berfikir benda ni, dia akan nampak kebesaran siapa? Pencipta tu. Siapa manusia dalam hidup hari ini yang telah memberitahu secara zahir, saya telah mencipta air mani? Ada tak? Hebat manusia hari ini boleh buat macam-macam. Pernah tak dia kata saya pernah buat air mani? Air mani tu nanti boleh jadi manusia, tak perlu dicampakkan dalam dalam rahim ibunya. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada siapa boleh buat. Tapi masih lagi manusia apa dia? Tak mau beriman kepada penciptanya. Tak mau patuh kepada pencipta dia. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Nampak?